ini berkait rapat sebenarnya dengan sistem riwayat itu sendiri. Mana dirayah ni, bagi setengah-setengah yang mungkin baru dengarlah sistem dirayah dalam bab hadis ni, untuk mudah faham saya sebut begini. Sebenarnya sistem dirayah yang dimaksudkan dalam pengajian hadis kita ni, mana kita nak menilai satu-satu hadis tu dengan menggunakan akal kita, menggunakan akal berdasar pada maklumat luar. Misalnya contoh, kita kata satu hadis tu sahih dah sanad dia misalnya. Kita nak tengok pula dari sudut, orang panggil dirayah, sudut rasional ataupun tidak, munasabah ataupun tidak. Ada ketika dia bercanggah dengan disiplin ilmu lain misalnya. Hal tu disebut sebagai ilmu dirayah. Boleh jadi dia bercanggah dengan nahwu, bercanggah dengan balaghah, bercanggah dengan ilmu lain, bercanggah dengan akal, bercanggah dengan riwayat lain yang sahih misalnya. Itu termasuk dalam bab dirayah. Ataupun dengan bahasa mudah, ada setengah kata munasabah ke tidak fakta ini, itu kita guna ilmu dirayah tu. Kita akan kemuka ke contoh banyaklah selepas ni untuk menyokong sebagai contohlah kepada ilmu dirayah ini. Misalnya seorang ulama Nawab Siddiq Hasan Khan, dia kata dalam kitab Abjadul Ulum, Abjadul Ulum maksudnya 4 jilid sebab saya sendiri pun tak ada ni cuma pinjam saya. Dalam PDF ada. Ini 4 jilid Abjadul Ulum. Dia kata mana? Dia kata ilmu dirayah hadis ini satu ilmu yang membicarakan tentang erti yang difahami daripada lafaz-lafaz hadis. Begitu juga maksudnya berdasarkan kaedah-kaedah bahasa Arab dan peraturan-peraturan syariat, di samping bersesuaian pula dengan keadaan Nabi SAW. Maknanya sebab tu ulama kata dirayah ni dia kita tengok dari segi rationality lah, rasional ataupun tidak, makna dia tu. Kita selepas ni tak apa, selepas ni akan boleh faham, akan ada contoh selepas ni. Sebenarnya sistem dirayah ini adalah sesuatu yang berlandaskan kepada Quran sebenarnya. Biasanya kalau riwayat tadi, in ja'akum fasiqun binaba'in, itulah fatabayyanu. Mana kena cek cerita tu betul ke tidak. Cek tu termasuk cerita itu sendiri, ataupun kita tengok dari segi penyampai dia tu yang membawa cerita tu. Itu makna dari segi riwayat. Dalam ayat-ayat lain, misalnya dalam surah An-Nur ayat 12, misalnya laula id sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim tu khaira wa qalu hadha ifkum mubin. Mengapa di waktu kamu mendengar, ini berkait dengan Aisyah radhiyallahu anha, bila Aisyah difitnah ke dia berzina, maka Allah sebut apa, kenapa kamu tidak fikir, tidak cek, tidak tengok, tidak bersangka baik terhadap orang Islam. Kenapa begitu? Semata-mata cerita, dengar cerita, kita pun terima. Kenapa kamu tidak kata ini bohong ni, setelah kita kenal orang, sebab isteri Nabi tu yang difitnah tu, setelah kita kenal orang tu, tak ada contoh buruk yang kita boleh tunjuk. Misalnya sebab sahabat Nabi, kenapa kamu boleh terima? Orang kampung kita misalnya, kita tahu dia tu baik, tiba-tiba ada berlaku, kenapa kita tidak bersangka baik? Maknanya kaedah dirayah lah. Dirayah juga boleh, dalam ayat ni boleh juga kita faham betul ke cerita tu. Timbul persoalan gitu, lagu ni ke? Maknanya kita guna akal, tidak logik ni, sebab dia ni orang baik. Daripada situlah timbul untuk kita siasat itu. Banyak sungguh contoh dalam hadis, bila tengok riwayat itu sahih dari sisi sanad, ulama kata makna dia ni tak berapa kuat. Ulama pun siasat atas dasar ni. Mana mungkin begini? Tidak munasabah ni. Selepas ni kita akan tunjuk contoh-contoh dia. Begitu juga dalam surah An-Nur ayat 16 pun begitulah juga. Maknanya dorongan Al-Quran supaya setiap cerita itu kita kena fikir dari segi munasabah ataupun tidak munasabah. Kemunasabah itu banyaklah ciri-ciri dia yang disenaraikan oleh ulama. Misalnya ini disebut sebagai usul dirayah. Saya pernah sebut dalam
dalam kuliah biasa saya sebut, kadang-kadang cerita ni sesuai sangat untuk orang kampung, untuk masyarakat awam. Dia perlu sangat guna orang kampung ni, dia lebih memahami, untuk lebih mudah dia tolak hadis palsu ni, hadis yang tidak betul ni dengan sistem dirayah. Kalau dengan sistem riwayat, orang kampung susah nak nilai. Dia nak baca kitab macam mana, dia nak rujuk kitab. Tapi kalau kita memahamkan masyarakat, kita mendedahkan disiplin ilmu riwayat, ilmu dirayah, insya-Allah masyarakat akan selamat daripada angkara riwayat-riwayat palsu atau riwayat-riwayat yang tidak sahih. Misalnya, ni antara usul dirayah. Kalau Maulana tu dia ada terjemah 99 tu kan. Tu. Mana kita nak cek hadis tu tak betul. Tu mana berdasar pada mana dirayah lah tu. Mana orang kampung dia boleh faham tu. Orang biasa pun boleh. Seperti yang pernah saya sebut kan. Ada cerita ni ada dalam kitab Durratun Nasihin tu lah. Kita buat kuliah tu tak tahu. Durratun Nasihin tu mereka terjemah Melayunya, padahal kitab tu sanad pun tak ada, tak tahu apa cerita, semata-mata cerita. Dalam kitab tu ada sebut bagaimana ada mana berlaku di zaman Bani Israel. Seorang perempuan tu dia pelacur lah, pelacur tegak. Hijau dia pelacur, bukan kata hijau sambil dia sepenuh masa. Ringkas ceritanya, dia bertaubat lah. Cerita dianya ada seorang abid lalu depan rumah dia lah. Cerita dia panjang, saya sebut secara ringkas. Akhir sekali abid ni pun terpedaya nak melanggar pelacur, bawa duit dah pergi dah. Tiba-tiba sudah bersedia dah, siap sedia dah nak melakukan zina. Tiba-tiba seorang abid ini dia teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak jadi untuk melakukan zina. Dia pun terus balik, duit tu dia bagi percuma kepada perempuan pelacur itu. Jadi perempuan pelacur ni pun jadi insaf kisah kita tu. Kan molek nampak tu. Dia pun nak pencing daripada aktiviti pelacuran tu. Dia pun pergi cari lelaki abid ni dengan maksud nak memulaikan balik duit tu. Cari-cari tu jumpalah rumah si abid itu. Bila dia ketuk pintu, si abid tu buka pintu. Bila dia tengok muka perempuan tu, terkejut dia. Padahal dia tak pergi dah masjid duduk bertaubat. Lama mana perempuan tu diitar. Nah, dia tengok dia. Akhir sekali dalam cerita tersebut, ni ngajar di Masjid Langgar. Kebetulan saya singgah semaya. Kata sedap juga cerita ni. Tunggu kita sampai habis. Nah, jadi masa tu ada Ustaz Nimat tu tepi. Ustaz Nimat Ali. Dia kata sedap cerita ni kata. Teruk sungguh. Jadi si abid bila tengok muka perempuan terebah, mati selalu. Takutnya kepada dosa si abid ni. Orang beramal ni, kelebihan dia. Perempuan ni pun berlari membawa diri kerana nak bertaubat. Jadi rekah ceritanya Allah terima taubat perempuan ni. Mana taubat nasuhah dia tu, barakah dia tu, hasil pada taubat dia tu, maka Allah SWT lahirkan daripada zuriat dia. Bukan seorang Nabi, beberapa orang Nabi. Tu kita nak terima ke cerita tu? Kita nak cek sanak. Siapa dia boleh cek sanak? Orang kapal nak cek sanak. Kita tak jumpa cari kitab lagi. Nak cek sanak. Tapi kalau kita terima ngaji ilmu dirayah ni, kita akan tolak. Sebab kita kata tak mungkin. Sebab ilmu dirayah, dalam ilmu kita ngaji tentang akidah ni, usul nubuah dia panggil. Itu satu disiplin ilmu. Usul nubuah menyebutkan bahawa keturunan Nabi ni, sebab tu keturunan Nabi orang panggil an-nasabus syarif, keturunan yang mulia. Mulia tu maksud dia tak terlibat dengan amalan-amalan sek yang tidak betul, sek sundal ni, tak ada. Keturunan Nabi, mana satu jalur lah. Nabi, mak Nabi, ayah Nabi dan semua naik ke atas tu, dia tak terlibat. Pok darah dia boleh jadi berlaku. Ni kira-kira mak Nabi lah ni. Seperti juga dalam jadi benda tu kita tolak dengan ilmu tu ya. Tak perlu, ini dirayah lah tu. Hak tu dia panggil ilmu dirayah, dia panggil. Jadi ilmu gitu yang perlu. Sebab tu seorang guru bila dia mengajar, dia kena tekan ilmu-ilmu kita. Ini usul, pegang. Kalau kita tidak tahu usul, kita pegang ranting saja, susah kita. Orang yang ada usul, dia faham usul, dia boleh kias. Dia pegang tu kena. Misalnya ada sebut bahawa ayah Nabi Abdullah pun pernah melanggar pelacur. Ada juga dalam kitab kita lah. Dalam kitab kita. Bahkan setelah berkahwin dengan Aminah pun teringat lagi pada pelacur tu. Dia pun pergi cari pelacur setelah berkahwin dah dengan Aminah. Kita tak boleh terima langsung cerita tu. Mana boleh ayah Nabi terlibat dengan benda-benda gitu. Kita guna ilmu ni
Ilmu dirayah panggil usul kenabian. Kita tolak situ. Misalnya contoh lain lah. Yang pertama ini yang disenaraikan oleh Maulana lah. Tak banyak sini ni, kalau nak banyak insya-Allah kita akan photostat lagi. Kalau tu siap dah terjemah dalam bahasa Melayu. Usul dirayah. 99 usul. Insya-Allah mana kalau di kalangan kita ni yang baca tu, walaupun dia tidak belajar banyak pun, dia sudah ada panduan. Garis panduan itu sudah ada. Dia boleh agak tidak menasabah ni. Nak kau semaya pada malam ke-17 semaya tarawih tu boleh pahala Nabi. Tak menasabah, dia akan mari buah tidak menasabah. Guna akal tu. Tapi akal pun dia berkait dengan ilmu. Kalau orang tak ada langsung ilmu tak ngaji juga, dia pakai telan gitu. Dia ingat korban kena racun. Telan nyetok. Cuma orang nampak molek, dia nyetok bagi dalam, dia tak nampak. Segar molek molek dia esok 2 buku nasi makan. Padahal malam telan parut dah racun tu. Tu bahaya. Bahaya lah. Tu kan. Misalnya yang pertama, sesuatu riwayat itu ni ilmu dirayah ni. Mana sesuatu hadis tu matan dia tu, makna dia tu tidak boleh bercanggah dengan akal yang sejahtera. Akal yang fitrah yang murni tu tak boleh, dia tak bercanggah. Sebab sifat hadis sahih ni dia tidak bercanggah dengan fitrah manusia, dengan akal manusia. Tu. Misalnya dalam riwayat ada sebut, maknanya kita bagi orang kapun tak perlu cek lah sanak. Kalau cek sanak pun boleh juga, tapi panjang cerita lah. Misalnya kata ada sebut riwayat noyak kelebihan Sayyidina Ali. Pernah Sayyidina Ali ni terlepas mayasa. Matahari Allah naik semula matahari. Biar Sayyidina Ali dah mayasa. Boleh ada ke terima? Ada ke terima? Syiah terima. Tapi duduk dalam kitab kita ni. Anda tak ingat ada kitab apa tu, tapi ada. Padahal bapa kita kata macam tidak menasabah. Sama mana Nabi pernah terlepas tak naik matahari, Nabi ada qada semaya. Kita kata kita guna ilmu tak menasabah tu. Jadi ni masa saya belajar dengan Maulana pun, ni antara dia sebut juga kan, tak menasabah. Banyak benda-benda gitu berkait dengan Sayyidina Ali ni. Nak ke matahari naik semula, nak udah Sayyidina Ali lebat, mana lebih sungguh Sayyidina Ali setahu tu. Tapi Nabi terlepas semaya, tak naik matahari. Nabi kena qada nak semaya. Lepas tu akal kita kata dah matahari jatuh dah, makna habis waktu asar. Naik mula apa kena qada dah, muka habis dah. Kalau akal kita katalah, tu mana cara tu hadis tu ada ciri dia lah tu. Tu orang panggil ilmu secara dirayah. Begitu juga misalnya cerita Sayyidina Ali tak pernah tengok kemaluan dia. Kenapa Sayyidina Ali nama karramallahu wajhah kan? Yalah tu. Sebab dia ada setengah ulama kata dalam kitab lah, dia kata kerana dia tak pernah sembah berhala. Tapi kalau kita ada ilmu, kita mengaji sirah molek, kita kata tak betul tu apa. Ramai sahabat Nabi yang tak sembah berhala. Mana Sayyidina Bakar tidak disebut karramallahu wajhah? Sayyidina Bakar, Aisyah, ramai lagi sahabat Nabi tak pernah sembah berhala. Mana Sayyidina Ali seorang segitu? Maka kita kata tak boleh. Patut ada buat lagi atau Sayyidina Ali tak pernah tengok kemaluan dia. Patut kita nak terima tu. Patut tak dia tidak buat sunat-sunat hari Jumaat tu. Kau pakai dia lenggok naik gitu. Nya luka tak kena raya. Jadi benda-benda gitu tidak menasabah lah, tidak menasabah. Lepas tu sifat hadis sahih ni, ni ilmu dirayah tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip agama Islam yang telah diterima oleh semua ulama kita. Hak ittifaq prinsip asas agama kita. Jadi nak tahu prinsip asas agama, kena tahulah kerangka agama kita. Jadi orang kita lah ni, umat Islam kita sekarang ni, boleh kata hak ni pun dia tidak tahu. Orang panggil prinsip agama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Bila sebut Ahlus Sunnah tu mana Islam lah. Tak apa 2 nama pun 3 nama pun. Syiah duk pening. Apa tak ada dalam Quran nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia duk pening dengan nama. Dia duk pening. Pak hari ni duk tanya, apa tak ada. Jadi start Ahlus Sunnah wal Jamaah ni start di Imam Abu Hanifah, ataupun Imam Ahmad, ataupun Abu Hasan Asy'ari. Banyaklah khilaf pula situ. Jadi tak ada Al-Quran. Lepas tu nama gapo dia kata. Dia tak faham. Prinsip, bila kata prinsip asas Islam, Ahlus Sunnah tu lah sama saja. Sama saja. Enggak Syiah ada Al-Quran puak ke dia? Makna uduh.
summa lananzi'anna min kulli syi'atin man huwa asyaddu 'ala ar-rahmani itiya. Cuba terjemah tu. Carilah Quran, cuba terjemah tu. Makna setiap syiah tu nampak buruk berdasar pada ayat tu. Cuma nak cari kat mana derhaka, nak eret, nak cabut nyawa senjah seperti mana senjah pokok kayu tu. Molek kalau aku tu syiah? Tak molek. Pak makna, pak ayat ada dalam Quran semua tak molek belakang. Jadi prinsip asal misalnya ke dia. Ni saya catat sini ni. Misalnya ni hadis sahih ni. Kata Nabi Ibrahim berbohong Nabi Ibrahim pernah berbohong sebab tu dia malu nak pergi jumpa Tuhan bila hari kiamat tu, sebab dia pernah berbohong. Ulama tak terima tu. Sahih hadis tu. Sahih hadis tu. Tapi ulama tak terima. Ada tak kena tu. Tak kena tu boleh jadi kerana silap perawi. Kadang-kadang hadis ni jadi ulama jadi ragu kerana betul ke Nabi sebut begini ataupun kerana tafsir perawi, atau perawi sebut, perawi ulah, perawi sebut dia faham. Dalam istilah dia panggil ilal khafi, ilat khafi. Kau tu payah tu. Tapi kita ulama tak terima, dia guna ilmu dia dia kata tak mungkin sebab sifat Nabi. Ni usul Nabi kan, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq apa pelawak? Sifat nombor satu sekali. Kena semua Nabi dia kena ada 4 sifat kan. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Jadi tiba-tiba bercanggah dengan sifat awal-mula sekali, siddiq. Dusta ni lawan pada siddiq itu. Bukan sekadar benar, banyak benar. Benar sungguh. Tu sifat dia tu. Jadi orang panggil dirayah tu. Sekurang-kurangnya bila kita faham benda-benda gini, sekurang-kurangnya kita tidak terima selalu bila kita dengar. Tak apa dah tu. Betul ke? Tak apa dah, selamat dah tu kalau lagu tu. Mai ikut orang-orang telan ni dah. Tu bahaya. Tu kita tak sini. Sebab tu inilah maksud dalam Quran sebut tidak akan sama, kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tak akan sama. Orang yang pernah dengar ilmu, pernah masuk dalam telinga dia ilmu, dia tak akan sama. Mesti dia ada beza. Mesti dia ada beza. Saya sebut sini ayah Nabi langgar pelacur misalnya. Ni asal ni lah. Ulama tak terima. Tak terima tu. Yang ketiga, sifat hadis sahih ni dia tidak bercanggah dengan Al-Quran, tidak bercanggah dengan hadis mutawatir atau ijma' qat'i, ijma' yang sudah sepakat qat'i, secara qat'i. Ada juga akan ada ijma' ulama Madinah, ada juga ijma' jenis gitu. Tu. Misalnya dalam kitab kita lah, kitab Ahli Sunnah, ada sebut riwayat yang mengatakan Nabi Isra' daripada rumah Ummu Hani. Ni biasa orang mengajar ni. Saya dengar sendiri di Pondok Kenali. Di Pondok Kenali. Masa tu saya dekat sekolah menengah. Kita tak ngaji hadis lagi tu. Bila siapa bulan Maulidun Nabi, dia masa tu di Pondok Kenali, dia perempuan je baca rawi. Perempuan. Hak laki pada dia ke? Tapi kadang-kadang perempuan dia baca, dia jatuh dengar ya. Dia ceritalah Nabi gini. Dia cerita dalam bahasa Melayu, dia terjemah dah lah. Sebut. Sebut Nabi Isra' daripada rumah Ummu Hani. Ada sebut. Dia cerita Nabi gini dalam bahasa Melayu. Ni bercanggah. Taklih bercanggah dengan mana? Quran. Bercanggah Quran. Cuba baca subhanallazi asra bi subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Tu Quran tu kan sebut daripada Masjid Haram. Ada pula setengah-setengah dalam kitab tu dia kata sebut Masjid Haram tu sebenarnya makna dekat, kerana rumah Ummu Hani dekat dengan Masjid Haram. Pelawak hangit tu. Tak betul langsung tu. Tak betul langsung rumah Ummu Hani mana? Kalau betul gitu pun kena tengok dari sudut dirayah lain pula. Ummu Hani tu siapa dia? Misalnya tu, dia tu isteri orang, tu sepupu kakak Zainal Ali. Dia tubik tu lah. Nak suruh jadi Syiah ni kan dia nak benar dia kait Zainal Ali tu. Padahal suami dia tu ada tak nak sabar cerita. Canggah Quran kita tolak. Jadi benda-benda gini, sebab tu orang kapur ni bila dia, sebab tu saya sebut sama orang kapur ni tak dapat tidak, kita kena ajak dia mari masjid biar dengar kuliah kukuk mana dia lebih baik. Tu. Sebab kalau dia mari kuliah sama, sebab ustaz kalau ada sebut tak kena jasa orang pun, bukan semua ustaz. Sebab tetap ada kebaikan dia mari masjid bagi orang kampung. Semua lah sepatutnya. Tapi kukuk mana kalau mari masjid, contoh dia mari sama,
Gak ustaz, kalau ada seorang ustaz sebut tak betul, ustaz lain boleh jadi betul. Dia boleh akan ada pertimbangan di situ. Sebab itulah ulama sangat tidak suka kita belajar ni dengan seorang saja guru. Tak ada bukan budaya ulama. Dia kena ngaji dengan ramai guru. Kadang-kadang guru ni sebut gini, hak ni sebut gini. Jadi anak murid tu jadi pening. Pening tu molek lah. Pening dalam ilmu ni molek. Dia jadi mikir, apa lagu tu? Kalau dia tak tanya jadi tak molek lah. Lepas tu dia tanya, apa betul kah malam mari ustaz tu sebut gini? Anak bagi ceramah kepada pelajar sekolah menengah. Kita ayat dah, kata saya ni tak erti nak ceramah pada budak-budak sekolah ni. Kita tak biasa. Mari juga ustaz tak apa. Ya tu ustazah pada juga. Gilah kita ni. Gibah hijrah. Sebut Nabi hijrah siang hari. Nak betul fakta. Esok ke penuh bilik guru. Budak hak dekat telefon kita tanya, betul ke fakta? Macam mana buku kata si Malen apa ni cikgu sejarah dia. Dia telefon tanya, berat ustaz apa ustaz royak hak tu. Kata tujuan nak suruh ustazah baca lah ni, bukan nak suruh budak. Lepas tu nak baca mana kita royak lah gini-gini pening dia. Dia kata saya tak cakap nak jawab, dia kata. Mungkin dia tak tahu fakta. Dia kata ini khilaf macam-macam dia jawab. Kata khilaf paruk dah pelajar pada hak ni malam ni sia khilaf ketemu dah. Tu kata ustazah kena baca salah. Kena baca mungkin ustazah boleh harap ke. Ana ayat dia ustazah baca buku ni bunyi 3 buah buku Tanwi dia suruh dia baca. Gitu tu tujuan kita nya. Dah kalau kita hak biasa. Jadi sekurang ustaz dia kata rupanya memang kena baca. Kitab-kitab lah kotak tu bukalah. Nah,